Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Harap semua ibu bapa, murid-murid sihat, dalam keadaan yang sihat dan masih lagi mengamalkan SOP. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan beberapa cara untuk mengisi aktiviti PSS iaitu program Nilam, okay, yang akan dibuat pada 8 Februari 2021 sebagai salah satu daripada pihak sekolah, program pihak sekolah untuk memastikan bahawa anak-anak kita mendapat input walau semasa berada di rumah. Okay, tanpa mengelakkan masa lagi, jom saya akan terangkan mengenai program Nilam 2021. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan merujuk kepada modul yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Okay, pada macam biasalah, kita bermula dengan nama dan kelas. Pastikan bertulis agar kita dapat memastikan bahawa betul lah anak kita, hasil kerja anak kita sendiri. Seterusnya kita ada sedikit lah objektif program Nilam dan sebagainya. Apakah program Nilam? Program Nilam adalah ada ilmu amalan membaca atau singkatannya adalah Nilam. Saya ulang semula, ada ilmu amalan membaca. Dan anda boleh baca sendirilah. So kita buka halaman seterusnya. Pihak sekolah telah menyediakan contoh prosedur merekod buku Nilam dalam modul yang telah diberikan, tetapi saya akan terangkan satu persatu agar ibu bapa dapat memahamilah macam mana untuk mengisi dengan tepat. Apakah kod-kod buku, apakah kod buku, apakah yang perlu ditanda ataupun perlu yang murid boleh merujuk kepada modul yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Dalam modul tersebut kami telah menyediakan beberapa borang kosong untuk diisi oleh pelajar sendiri untuk program Nilam ini. So kita akan teruskan. Kita akan dapat lebih kurang dalam 4 helaian. Setiap helaian ada 2 borang kosong, maksudnya anda boleh mengisi 8 sehingga 8 buah buku untuk direkod dalam borang yang telah disediakan. Dan saya nak menggunakan borang yang agak lebih besar lah untuk anda senang melihat dan lebih jelas. Kita bermula daripada yang pertama. Tahun terbit. Tahun terbit merujuk pada tahun bahan bacaan itu diterbitkan. Bahan buku ataupun bukan buku. Yang ni dia perlu bulatkan. Adakah anda menggunakan buku? Buku, anda bulatkan pada buku lah. Kalau anda menggunakan bahan selain daripada buku seperti poster, majalah, jurnal dan sebagainya, anda perlu bulatkan daripada bahan bukan buku. Judul. Judul ataupun tajuk buku tersebut. Nama pengarang ataupun nama penulis. Penerbit. Penerbit itu maksudnya siapa yang menerbitkan buku tersebut. Alamat URL. Yang ni jika sumber itu diambil daripada internet ataupun bukan daripada bahan fizikal. Buku. Bilangan muka surat buku. Berapakah bilangan muka surat buku tersebut? Dan apakah kod-kod yang di bawah ini? Kod-kod ini akan merujuk kepada senarai mata ganjaran bagi bahan bacaan. Senarai mata ganjaran bagi bahan bacaan adalah ni contoh. So untuk kod ini anda boleh rujuk pada sini. Minima ataupun maksima. Min atau max. Untuk sekolah rendah, tahun daripada buku
prasekolah hingga tahun 6. Okey, muka surat minima. Okey, daripada 1 hingga 40 muka surat, mata ganjaran dia adalah 10 dan R1 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 titik perpuluhan 10. Okey, dan seterusnya. Okey, 41 muka surat ke atas hingga 60. Okey, mata ganjarannya adalah 20. Okey, dan anda bulatkan pada R1.20. Okey, seterusnya muka surat 61 dan ke atas hingga 80. Okey, mata ganjaran tersebut adalah 30, R1.30. Seterusnya muka surat 81 ke atas hingga 100. Okey, mata ganjaran 40, R1.40. Okey, dan 101 ke atas hingga lebih dah 101, 102 atau dan ke atas 200, 300 ikutlah. Okey, 50 hingga R150. Okey, itu adalah untuk sekolah rendah sahaja. Okey, kita tumpu pada sekolah rendah sahaja. Okey, nanti saya akan sharekan screenshot ini kepada dalam link yang telah diberikan. Okay, anda boleh rujuk daripada situlah. Okey, dan seterusnya kita akan bergerak kepada mata ganjaran bahan bukan buku. Okey, ini seperti nombor 1 jurnal. Okey, kalau anda boleh tengok pada borang yang telah diberikan. Okey, bukan buku ini bukan buku. Okey, maksudnya kod yang telah di bawah ni kan. Okey, tadi kita bilangan muka surat buku. Okey, kod R1.10 dan seterusnya. Okey, kita masuk pada bukan buku pula. Okey, kod G. Okey. Apakah maksudkan G di kod itu? Itu adalah jurnal. Okey, jurnal 5. Okey, mata ganjaran 5 and kod G 5. Okey, 2 laporan ataupun majalah. 4 mata ganjaran. Okey, G 4. Okey, risalah, brosur, artikel, rencana, peta, cerpen, bahan pembelajaran dan sebagainya. Okey, mata ganjaran 3, G 3. Okey, katalog, manual, buku skrat dan sebagainya. Okey, kita gunakan mata ganjaran 2 dan G 2, dan seterusnya carta, poster ataupun komik kita gunakan 1 untuk G 1. Okey, bulatkan di bahagian borang tersebut. Adakah anda membaca komik ke, jurnal ke, majalah ke? Okey, mengikut kod yang telah diberikan. Okey, saya akan sediakan link di description di bawah dan anda boleh rujuk sendiri. Okey, seterusnya. Okey, itu adalah untuk kod. Okey, anda faham? Beralih pula kepada bahan buku. Okey, apakah anda boleh lihat sendiri okey, macam mana dalam borang yang telah diberikan oleh pihak sekolah dalam modul tersebut. Okey, yang anda boleh lihat sendiri. Okey, apakah yang contoh yang telah diberikan. Okey, apakah perbezaan antara bahan buku dan bahan bukan buku? Okey, tadi kita tengok bahan bukan buku pada muka surat sebelumnya. Okey, ini adalah contoh bahan buku. Okey, anda boleh tengok sendiri. Okey, ditik oleh di R1.50. Okey, maksudnya adalah anda boleh tengok sendiri. Okey, muka surat 101 dan ke atas. Okey, mata ganjaran 50 dan mempunyai muka surat yang lebih daripada 101 muka surat dan ke atas. Okey, kod R1.50. Okey, so apakah cara nak membuatnya? Okey, rumusan yang boleh diambil daripada pembacaan pelajar ataupun murid. Okey, yang telah anda dapat daripada membaca buku tersebutlah. Okey, dan apakah yang perlu ditik di bahagian bawah ni adalah rumusan. Okey, maksudnya wajib. Okey, dan jumlah keseluruhan
yang telah dibaca, maksudnya berapakah bilangan yang telah dibaca. Okey, kita ada bahan bukan buku. Okey, so untuk aktiviti tadi kita ada 3 kan. Okey, kalau anda boleh tengok sini lah. Okey, 3. Okey, bila tambah satu lagi rumusan, okey, maksudnya ia menjadi 4. Okey, dan ini adalah G4 ni maksudnya bahan bukan buku. Okey, yang untuk muka surat yang sebelumnya tadi. Okey, dan ini adalah R1.50. Okey, ini untuk muka surat yang telah anda isi. Ini isilah. Okey, dan ia akan di forward lagi ataupun akan diambil akan forward untuk borang yang seterusnya. Okey, kalau yang telah diberi oleh pihak sekolah ada 8 ada 6 8 betul lah, ada 8, ada 2 dan 8. Okey, maksudnya berapa bilangan buku ataupun berapa bilangan bahan bukan buku. Okey, maksudnya pada helaian seterusnya akan kira berapa banyak yang telah anda isi. Okey, untuk tahun 2021, okey, pihak kerajaan telah melancarkan ID Delima untuk pelajar-pelajar isi secara online. Okey, jika tiada buku dan kita tak boleh pergi ke sekolah, kita boleh melalui pembacaan internet, e-book dan sebagainya pun boleh juga. Okey, dan boleh isi mengenai ID Delima lah. Okey, itu kita perlu dapatkan ID Delima itu daripada guru ICT. Okey, nanti saya akan tanya guru ICT bagaimana ID Delima yang boleh kita dapat dalam simpanan pihak sekolah. Okey, jika anda masih tidak mengetahuinya. Okey, so kita terus ya. Okey, kita akan saya ada beberapa buku yang boleh sebagai contoh untuk mengisi. Okey, kita akan cuba membuatlah satu contoh secara live secara betul lah. Okey, saya akan cuba kita buat bersama-sama. Okey, kita boleh tengoklah daripada buku yang telah disediakan ni. Okey, tahun 2005. Okey, tahun terbitan dia tahun 2005. Okey, tarikh hari ni 8 hari bulan 2 2021. Okey, judul dia adalah Kapten Beruang. Okey, Kapten Beruang. Okey, penerbit dia. Okey, penerbit dia adalah TCM Publication and Distributor. Okey, TCM. Okey, singkatan dia TSM Publication and Distributor. Okey, pengarang dia. Okey, penulis. Okey, Rui. Itulah. Okey, alamat URL bukan. Okey, kita menggunakan buku bukan e-book. Okey, bahan material adalah buku. Okey, kod buku. Okey, bilangan muka surat. Okey, bilangan muka surat. Okey, muka surat ini adalah 31. Okey, di muka surat 31. Okey, dalam kategori R1.10. Okey, R1.10. Okey, kod bukan buku bukanlah. Okey, so rumusan. Okey, apa yang saya faham daripada cerita Kapten Beruang ni adalah menceritakan tentang okey, rumusan ni adalah cerita ini mengisahkan tentang pencemaran
manusia terhadap alam sekitar, okey, dan beberapa pihak telah berusaha untuk menyelamatkan lautan dengan pertolongan Kapten Beruang. Okey. Dan itulah, itu rumusan yang saya telah dapatlah daripada cerita Kapten Beruang ni. Okey. So rumusan adalah wajib. Okey, tanda. Okey, wajib. Rumusan wajib lah sebab kita buat rumusan tadi. Okey, ini adalah buku yang pertama, maksudnya okey, buku R1.10. Okey, ni adalah jumlah lah berapa untuk muka surat pertama ni, 1 lah. Okey, aktiviti dia apa? Okey, aktiviti dia adalah 1. Okey, 1 je sebab kita menggunakan rumusan. Okey, jika ada melukis ke, ada mengeja ke, ada berlakon ke, itu lain pula lah. Okey, cuma ni untuk buku ni kita gunakan 1. Okey, ini untuk buku tahap 1 ataupun darjah 1, 2, mungkin darjah 1 dan 2 lah. Okey, sebab dia mempunyai bawah daripada 40 muka surat. Okey, mungkin jika anda untuk pelajar tahun 3, 4, 5, 6, okey, menggunakan buku yang lebih banyak muka suratnya dan mungkin lagi payah lah. Okey, contohnya mungkin cerita ni pasal The Little Mermaid. Okey, dalam muka surat ni ada sampai 54. Okey, bila masuk 54, maksudnya dia kategori kedua lah. Okey, 41 hingga 60. Okey, 60 maksudnya R1.20. Okey, untuk muka surat yang seterusnya pula kita boleh isi. Okey, dan jika anda mungkin tahun 5, 6, okey, kita ada buku yang lagi tebal. Okey, sesuai lah dengan tahap anda kan. Okey, tahap anda kenal kan, tahap anda berapa kan. Okey, so macam ni kita ada dalam ada 77 muka surat. Okey, bila 77 maksudnya 77 muka surat, maksudnya R1.30 lah untuk kategori yang ketiga. Okey, dan jika anda suka baca novel, okey, untuk tahun 5 dan 6 tu suka baca novel, tahun 4 lah kot, 4, 5, 6 suka baca novel. Okey, contoh, okey, anda baca novel, lepas tu okey, mungkin dalam 100 lebih. Okey, 139. Okey, bila 139, okey, lebih muka surat 101, lebih daripada muka surat 101 dan ke atas. Okey, R1.50. Okey, nampak R1.50. Okey, sebab dia mengikut muka surat lah. Okey, ni membaca untuk arus yang lebih tinggi lah, sesuai lah dengan tahap anda. Okey, itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Okey, jika ada apa-apa masalah boleh berhubung dengan saya ataupun guru kelas ataupun guru subjek masing-masing. Dan apa yang saya kongsikan hari ini adalah daripada segi pengetahuan saya, dan jika ada salah silap boleh perbetulkan. Okey, tak ada masalah, saya terima sahaja, dan jumpa lagi untuk sesi yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.